Rancangan tugasan kami terbagi kepada beberapa peringkat iaitu: yang pertama, pemilihan tajuk. Kami telah sebulat suara untuk memilih mengundi 18 tahun sebagai tajuk tugasan dan penghayatan pendidikan politik negara kepada komuniti pilihan sebagai tajuk kecil kumpulan kami. Peringkat yang kedua pula ialah pembahagian tugasan. Kami telah melantik Cik Wan Nur Hazwani sebagai ketua kumpulan. Cik Wan telah membahagikan peranan dan tugas masing-masing kepada setiap ahli kumpulan. Berikut merupakan carta organisasi yang memaparkan peranan setiap ahli. Peringkat seterusnya ialah pembinaan laman Google Site. Laman Google Site telah dibina oleh pengendali Google Site yang bertujuan untuk menyimpan semua maklumat berkaitan tugasan, berfungsi sebagai blog serta melengkapkan tugasan isulam. Peringkat yang keempat pula adalah perangkaan tugasan. Perangkaan tugasan telah dilaksanakan di mana kami telah membina satu Gantt chart yang memaparkan garis masa bagi setiap aktiviti yang akan kami laksanakan pada setiap minggu. Hal ini bertujuan bagi memastikan setiap aktiviti yang telah dirancang dapat berjalan dengan lancar. Peringkat yang kelima pula adalah pemilihan komuniti. Kami telah memilih belia berumur 18, 19 dan 20 tahun sebagai komuniti pilihan kumpulan kami setelah mendapat persetujuan daripada pensyarah. Setiap program yang akan kami laksanakan menyasarkan komuniti pilihan ini. Peringkat yang terakhir adalah pelaksanaan projek. Pelaksanaan projek yang merangkumi 3 kerja lapangan berkaitan topik kecil juga telah berjaya dijalankan. Perkara ini termasuklah pelaksanaan tinjauan kepada komuniti pilihan, sembang santai melalui live Instagram serta perkongsian informasi di laman Instagram kumpulan kami. Saya yakin undi 18 ni boleh dilaksanakan anak-anak muda ni, kita kata bolehlah untuk turut sama dalam proses demokrasi, pilihan raya dan pembuatan usul dan sebagainya. Itu pendapat saya. Hasil daripada kaji selidik yang telah kami jalankan, kami berjaya mendapat maklum balas daripada 132 responden di mana 123 responden berumur 18 hingga 20 tahun, manakala 9 responden berumur 21 tahun ke atas. Menerusi kaji selidik ini, kami telah mengemukakan 2 soalan penting bagi mendapatkan pandangan masyarakat tentang objektif projek kami, iaitu mengetahui pandangan masyarakat tentang kesediaan Malaysia menurunkan had umur mengundi dari 21 tahun kepada 18 tahun dan adakah isu politik telah didedahkan dengan secukupnya kepada remaja pada masa kini. Soalan yang pertama ialah, apakah pandangan rakyat terhadap kesediaan Malaysia menurunkan had umur mengundi dari 21 tahun ke 18 tahun? Hasil daripada kajian ini, kami dapati bahawa majoriti responden yang berumur 18 hingga 20 tahun, iaitu seramai 41 orang, bersetuju dengan pernyataan tersebut. Walau bagaimanapun, majoriti responden yang berumur 21 tahun ke atas, iaitu seramai 4 orang, masih ragu-ragu dengan pernyataan tersebut. Soalan yang kedua pula ialah, adakah isu politik telah didedahkan secukupnya kepada remaja pada masa kini? Hasil daripada kajian ini, kami dapati bahawa majoriti responden yang berumur 18 hingga 20 tahun, iaitu seramai 41 orang, ragu-ragu dengan pernyataan tersebut. Sebaliknya, majoriti responden yang berumur 21 tahun ke atas, iaitu seramai 3 orang, telah menyatakan bahawa mereka sangat bersetuju dengan pernyataan tersebut. Bagi respon kepada isu komuniti, isu yang timbul dalam komuniti pilihan kami adalah majoriti belia berumur 18 hingga 21 tahun yang masih ragu-ragu sama ada mereka mempunyai pengetahuan yang cukup berkenaan isu politik semasa. Hal ini dapat dibuktikan dengan jumlah responden kami yang mencatatkan 40 responden berumur 18 hingga 21 tahun tidak mahir mengenai ilmu politik. Namun begitu, majoriti responden yang berumur 21 tahun ke atas pula mencatatkan respon bahawa mereka bersetuju belia sudah cukup didedahkan dengan isu politik semasa. Oleh itu kami simpulkan situasi ini amat berbeza dan memerlukan solusi. Satu solusi untuk perkara ini ialah pihak berkuasa perlu mendedahkan remaja tentang ilmu politik sejak dari bangku sekolah lagi mengikut kesesuaian umur mereka. Hal ini kerana pengetahuan mengenai situasi politik negara amat penting diterapkan kepada remaja supaya mereka sentiasa cakna dengan isu-isu politik semasa. Oleh yang demikian, politik negara juga perlu dijadikan sebagai salah satu subjek teras di peringkat sekolah menengah bagi memberi pendedahan yang lebih bagus kepada belia dalam bidang politik. Dengan usaha ini, kita boleh mencipta lebih ramai pemimpin muda seperti Syed Saddiq Syed Abdul Rahman, Nurul Izzah Anwar dan lain-lain. Selain itu, jika usaha ini dipraktikkan, pihak kerajaan boleh menurunkan had mengundi ke bawah umur 18 tahun dengan yakin selaras dengan hasrat belia yang berumur 18 hingga 20 tahun kerana mereka sudah pun didedahkan secukupnya dengan ilmu politik.
Patriotisme merupakan satu perasaan cinta akan negara dan dibuktikan melalui perlakuan kita untuk mengharumkan serta membantu negara kita untuk menjadi lebih maju. Bila kita renungi isu UNI 18, perkara sebegini berkait amat rapat dengan nilai patriotisme yang menunjukkan sikap seseorang rakyat yang mencintai negara sendiri. Mengundi merupakan salah satu kewajipan yang amat penting bagi seseorang rakyat Malaysia kerana perkara ini menentukan hala tuju dan kemajuan negara kita. Melalui pengundian terhadap individu yang dipilih, kita dapat memastikan negara kita dipimpin oleh individu yang bertanggungjawab, amanah, inovatif serta prihatin terhadap kemajuan negara dan rakyat tanpa mengira kaum, agama. Dengan adanya nilai dan juga sikap patriotisme yang amat tinggi dan mendalam dalam hati seseorang rakyat, sudah pastinya negara kita akan mendapat pelbagai manfaat, dan apabila dikaitkan dengan isu mengundi, sudah terang lagi kan bersuluh bahawa negara dapat dipimpin oleh individu yang betul dan negara kita dapat berdiri sama tinggi bersama negara-negara maju yang lain. Sepanjang menjalankan projek e-Sulam bagi subjek penghayatan etika dan peradaban ini, kami telah mempelajari banyak perkara baru dalam usaha untuk memastikan projek e-Sulam kami berjalan dengan lancar serta dapat memberi kesan yang positif kepada komuniti pilihan yang dipilih. Kami berjaya berkomunikasi serta memahami komuniti pilihan kami dengan melakukan pelbagai pendekatan seperti menjalankan kaji selidik serta bertemu bual santai bersama panel jemputan. Kami berusaha memastikan maklumat yang kami sampaikan kepada komuniti adalah jelas dan tepat dengan membuat rujukan serta meminta pendapat daripada pensyarah kami. Selain itu, juga kami berjaya memupuk sikap kerjasama antara ahli kumpulan untuk melahirkan idea-idea bernas untuk menjayakan projek e-Sulam kami. Kami yakin bahawa kemahiran serta pengetahuan baru yang kami peroleh sepanjang menjayakan projek e-Sulam ini bukan sahaja dapat membantu kami untuk menjadi seorang mahasiswa yang kritis, bahkan menjadi seorang doktor yang cemerlang pada masa akan datang.